نتوكل عليه ونعوذ بالله من أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ayat yang ke-10 surah Al-Ankabut. Baca sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن المنافقين. Wa minan nas, di kalangan manusia ni, man yaqulu amanna. Ada orang ni dia berkata dia ni beriman pada Allah Taala. Ayat ni sebenarnya kali ni ada kaitan dengan ayat yang nombor 2. Ayat nombor 2. Jadi di kalangan manusia ni ada yang berkatanya kami beriman kepada Allah Ta'ala. Bagus dah, dia kata dia beriman pada Allah Ta'ala. Dia sanggup melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Dia sanggup setia, percaya sungguh kepada Allah Ta'ala. Bagus dah, dia sebut perkataan. Perkataan tu comel. Molek dah perkataan dia tu. Tapi yang tak comelnya perangai dia. Perangai dia tu dia tak comel. Mulut dia tu comel dah. Fa idza udhiya fillah, maka bila dia ni diuji dengan kesakitan menimpa diri. Kesakitan menimpa diri. Udhiya mana disakiti dia itu fillah kerana Allah. Disakiti dia itu kerana Allah Ta'ala ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Jadi dia pun mengadakan musibah yang orang ramai, musibah di kalangan masyarakat yang memberi musibah kepada dia itu, yang mana masyarakat tekan dia, pulau dia, tak mahu menega dengan dia, tak mahu bekerja dengan dia, kutuk dia, kata dia sesak ke apa ke. Jadi benda-benda yang menimpa pada diri dia, benda-benda daripada manusia ni,
Dia buat benda tu seakan-akannya ka'adzabillah, seperti mana azab Allah Ta'ala. Mana azab Allah Ta'ala ni sepatutnya azab Allah Ta'ala lah yang patut dihindari. Azab Allah Ta'ala maknanya azab Allah Ta'ala lah yang patut dihindari. Jadi dia ni macam mana? Dia ni menghindarinya diri dia tu daripada orang kata kepada dia. Orang kata kepada dia ni orang dia ni orang sesat. Takut orang kata dia sesat. Takut orang kata dia ni zaman lain apa? Wahabi. Takut orang kata dia ni Wahabi ke? Sesat ke? Maka bila benda-benda gitu dia tak boleh terima. Otak dia tak boleh terima, dia jadi jam otak. Bila dia jam otak, dia reject benda tu, dia sanggupnya hindari diri dia tu daripada benda tu, seakan-akan dia menghindarinya daripada azab Allah. Sepatutnya azab Allah Ta'ala lah yang patut dia hindari, daripada azab manusia, musibah yang ditimpa ke atas dia tu oleh manusia kerana Allah Ta'ala tak apa. Sebab susah macam mana pun kerana Allah. Kena macam mana musibah susah tu tak apa kalau kerana Allah. Kalau kerana Allah Ta'ala mahal lah dia. Ada nilai lah di sisi Allah Ta'ala. Kalau susah dia tu kerana Allah. Tapi kalau susah dia tu kerana dunia, kerana dengan masyarakat apa semua tu, tak ada nilai lah benda tu. Sepatut benda tu lah dia patut hindari. Seakan-akan dia menghindarinya azab Allah kalau benda tu. Tapi benda agama ni dia tak mahu terima agama ni, tak mahu cakap pasal agama ni, tak mahu beramal dengan agama ni, tak mahu belajar dengan agama ni. Dia lari tu seakan-akan lari daripada azab Allah. Dia tak mahu terima tu seakan benda tu menyusahkan dia. Mana kita belajar ke, beramal ke, sebar Al-Quran ke, seakan-akan benda tu azab Allah Ta'ala menipu atas dia diri dia. Tak. Tu sebenarnya kali nikmat Allah Ta'ala bagi pada dia, kerana dalam pada susah tu Allah Ta'ala bagi nikmat. Susah banyak mana Allah Ta'ala kira semua. Sehingga kalau kita kena musibah macam mana sekalipun, Allah Ta'ala apa rasa sehingga tak ada rasa. Dalam hadis ada sebut sehingga bergugurnya dosa dia tu bergugur seperti mana daun bergugur. Daun gugur daripada pokok. Setiap kali kena musibah tu seakan-akan kalau dosa dia tu umpama daun, seperti mana daun yang gugur daripada pokok. Gugurnya dosa dia. Gugur macam musim gugur. Dalam sekalinya tak ada, tinggal pokok saja, tinggal ranting saja, daun tak ada. Tinggal ranting saja, tinggal pokok saja. Jadi musibah yang menimpa atas diri dia tu, musibah yang menimpa atas diri dia, Allah Ta'ala tidak sia-siakan. Tapi kerana dia ni tak faham, Allah Ta'ala ni dia tak faham. Dia tak faham Allah Ta'ala nak bagi nusrah ni kerana dengan ada susah payah. Bukan semata-mata kita hanya kata aku masuk Islam dah ni, nak mengucap kalimah syahadah dah ni, terima dah Islam. Gitu ke? Hanya terima Islam. Kalau setakat nak mengucap kalimah syahadah tak masuk Islam, tak apa. Sebab tak sanggup berjuang kerana agama Allah Ta'ala ni. Kalau tak sanggup sungguh untuk agama, tak ada nilai pun Islam kita. Seperti mana pemberita, ialah kita ni hanya pemberita. Yang mana pemberita tu ikut benda dia sebut. Dia kata gitu, dia kata gini, tapi dia terima ke tak benda tu? Dia tak terima pun, dia hanya pemberita saja. Orang kata kepada dia suruh mengucap kalimah syahadah, dia mengucap. Orang suruh dia buat benda-benda syirik ke, benda-benda bid'ah ke, benda-benda kemungkaran, khurafat, benda-benda karut ke, dia buat juga. Benda hak molek, kebaikan, hak soleh pun dia buat juga. Jadi dia ni jenis boleh pergi belakang. Dia kata dia beriman, tapi bila ditipu musibah kerana agama Allah Ta'ala, dia tak boleh terima. Dia rasa tak boleh dah benda ni. Kalau kita nak tolong agama Allah Ta'ala, tak boleh. Buat apa kita nak tolong agama Allah Ta'ala, jadi susah kita. Allah Ta'ala ni dia sendiri boleh tolong agama dia.
Soalannya, kenapa Allah Ta'ala suruh kita tu tolong agama dia? Tujuan dia kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada kita. Jadi nak bagi nikmat yang molek, besar, Allah Ta'ala bagi musibah yang besar. Nabi SAW kena banyak masalah, musibah yang dia kena. Tak ada lah di kalangan manusia kena lagi seperti mana Nabi SAW tipu. Sebab musibah yang Nabi terima tu hak paling berat sekali, nak banding dengan umat kena, umat Nabi SAW. Jadi hak sahabat kena pun berat lagi masa awal-awal Islam. Jadi dia ingat benda-benda musibah yang menimpa atas diri dia kerana dia sebar agama, kerana dia sebar tahu, dia kerana sebar kebenaran tu, dia sanggup nak menghindari melakukan amalan tersebut, seakan-akannya dia menghindari daripada azab Allah Ta'ala. Tak patut. Sepatut menghindari azab Allah Ta'ala ni terhadap benda-benda kemungkaran apa tu, dia tinggal kemungkaran tu kerana takut azab Allah Ta'ala. Sepatutnya gitu. Dia tinggal kebaikan tu seakan-akan dia tu larikan diri dia tu daripada azab Allah Ta'ala. Tak patut benda tu berlaku. Maka sinilah jawapan kepada kemusykilan yang ada pada ayat yang kedua. Jenis orang macam mana yang dia berkata dia beriman. Dia kata dia beriman pada Allah Ta'ala. Tiba-tibanya bila Allah Ta'ala uji dia, kepayahan, musibah dia, tetap agama, dia tak boleh tahan. Maka apa sahaja benda-benda kemungkaran orang buat pun dia sanggup terima. Orang buat bid'ah pun dia pergi, orang buat syirik pun dia pergi. Dia bagi sokongan juga. Sebab apa? Kalau dia tak pergi, kalau dia tak pergi, dia akan kena musibah. Kalau dia tak pergi, dia kena musibah. Jadi dia takut musibah tu. Dia takut musibah tu seakan-akannya dia takut musibah yang akan kenanya azab Allah Ta'ala. Padahalnya yang patut sekalinya dia sanggup tinggalnya kemungkaran tu kerananya apa? Kerana takut ke azab Allah Ta'ala. Barulah dia tu betul-betulnya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wala in jaa nasrun min rabbik, dan deminya jika datangnya nusrah, tu yang dia naknya nusrah, pertolongan, bantuan, tu dia nak. Susah kerana Allah Ta'ala je rasa, dia tak mahu pula. Bila marinya datangnya nusrah daripada Rabb kamu, la yaqulunna, sanggup lalu, terus mereka tu sanggup berkata, dengan sungguh-sungguhnya, inna kunna ma'akum, sungguhnya kami ni bersama dengan kamu. Kami duduk senyap-senyap gini pun sebenarnya ni kami bersama dengan kamu. Kami duduk dengan pokok ahli bid'ah ke ahli syirik itu, kami bukan dengan pokok dia, kami bersama dengan kamu. Bersama macam mana gini duduk? Tanya susah, dia jauh dengan kita. Tanya senang, dia mari. Jadi bila mari tanya kesenangan, dia pun rapat. Dan sanggupnya dia kata, kami pokok kamu lah juga dulu pun. Dulu kami pokok kamu. Kami pokok kamu. Kami bersama kamu. Kami sentiasa bersama kamu. Kami sentiasa dalam keadaan bersama dengan kamu, walaupun kami tak ada bersama kamu. Sebab apa dia kata gitu? Kerana adanya nikmat-nikmat yang ada, kesenangan-kesenangan yang ada bersama dengan kita, maka dia pun nak tupas kaki. Nak tupas kaki tu sama ada dia nak kepada harta juga ke, ataupun kalau pangkat nak ke pangkat juga ke, ataupun dia nak kepada glamour juga ke. Dia nak benda-benda gitu. Sebab biasanya dia nak kepada benda-benda gini. Kalau kita sanggup berjuang untuk agama ni, jadi tak glamour. Tapi bila tiba-tiba jadi glamour tu, dia pun jadi rapat. Dulu kita saing kan, dulu kita kawan kan, dulu kita rapat kan, tak ingat lagi kan. Dulu susah sekali kan. Dulu kami duduk bersama kan. Masa itulah baru dia ingat.
Sebab apa dia ingat tu? Dia nak tupes kaki. Dia nak tupes kaki dengan kita. Tai masa mana? Masa Senin. Masa Senin. Dan nikmat Allah Ta'ala tunjuk ni, sehingga dia tu nak tupes kaki tu, sanggup dia tinggal. Benda hak nikmat dia ada dah dengan dia pun dia sanggup tinggal. Dia nak pada nikmat hak bersama dengan kita lagi. Ni orang yang kata dia tu beriman pada Allah Ta'ala. Bila dia terima musibah kerana Allah Ta'ala, tak boleh. Dia tak boleh terima. Dia sanggupnya kalau kawan, putus kawan. Kalau saudara, putus saudara. Putus silaturahim. Dia sanggup lagi putus silaturahim. Kerana apa? Kerana agama Allah Ta'ala ni tak boleh dia. Dia sanggupnya menghindari musibah yang akan menimpa pada dia tu seakan azab Allah Ta'ala. Jadi apa sahaja yang boleh menimpa susah pada dia, dia tak boleh. Susah orang tak apa, susah dia sikit pun tak boleh. Kemudian bila orang lain susah, orang lain senang, tak boleh pula dia pula nak tupes kaki. Sebab dia ni jenis orang kelaparan. Kelaparan nak kepada nikmat-nikmat yang ada dengan orang lain. Padahal dengan sendiri tu ada dah, tapi dia duduk nampak hadapan lagi. Dia tengok orang kita ada tu, dia nak suruh ada juga dengan dia, supaya dengan dia ada dah nikmat, campur dengan nikmat yang ada dengan kita, dia tu makin banyak. Jadi kita pun jadi macam kurang. Tu hak dia nak. Kenapa benda gini berlaku? Dalam ayat-ayat lain bentuk hasad. Hasad, dengki, kebencian yang ada pada orang kawan. Sebab itulah ayat ni tuju kepada siapa? Tuju kepada penyebar tauhid. Ayat ni tuju pada siapa? Tuju pada penyebar tauhid. Orang yang menyebar tauhid kena faham molek benda ni. Tolong agama Allah Ta'ala. Kita bukan tolong siapa ni, kita tolong agama Allah Ta'ala. Bila kita tolong agama Allah Ta'ala, kena ingat musibah akan menimpa pada diri kita. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi musibah tu. Musibah Allah Ta'ala timpa pada kita tu, tujuan dia untuk kita ni dapat nikmat. Jangan kita dah dapat musibah yang menimpa pada kita. Bila kita nak kepada agama, nak tolong agama, Allah Ta'ala bagi susah ni, susah tu, susah ni, susah tu, susah ni, macam-macam musibah. Lepas tu jenis musibah gitu. Kadang-kadang kesusahan ni berlaku, kesusahan pada agama. Bagi nikmat tu, bagi nikmat ni, bagi nikmat tu, bagi nikmat ni. Ni pun kadang-kadang boleh beri ancaman pada satu orang. Dia panggil bala. Maka bila gitu, mengganggu gugatnya nikmat dia tu, dia sanggup tinggal agama. Dan dia akan terima nikmat yang banyak ni. Bila dia tolong agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tambah nikmat kepada dia. Ada setengah orang Allah Ta'ala tambah nikmat. Ada setengah orang Allah Ta'ala bagi musibah, susah lagi. Susah lagi, tak seperti biasa susah dia. Tujuannya apa? Tujuannya Allah Ta'ala nak bagi, nak angkatkan dia ni duduk pada kedudukan yang tinggi. Tapi bila dia tak nampak benda tu, dia duduk kira Allah Ta'ala nak naya je kepada dia, maka dia sanggupnya tolak. Dia sanggup hindarinya untuk menyebarkan tauhid ni, nak berpegang pada agama Allah Ta'ala, sungguh-sungguhnya nak menegakkan kalimah Allah Ta'ala di tempat yang tertinggi ni, dia sanggup tolak. Dia sanggup tolak, tapi seakan apa? Seakan azab Allah Ta'ala yang akan menimpa dia. Padahal bukan azab Allah Ta'ala pun. Kalau azab Allah Ta'ala, dia tak akan boleh terima. Dia tu tak akan boleh rasa gitu. Kalau Allah Ta'ala bagi azab, dunia ni hina-hina dah. Kalau Allah Ta'ala bagi azab semua pada dia. Tapi tu musibah-musibah semata-mata Allah Ta'ala nak tambah nikmat. Sebab musibah yang Allah Ta'ala timpa kepada orang mukmin, apa dosa. Jadi makin payah menimpa pada dia, Allah Ta'ala nak apa dosa. Tapi yang paling bahaya sekali kalau Allah Ta'ala bagi kekayaan. Nikmat kekayaan ni paling bahaya sekali. Sebab nikmat kekayaan ni biasanya Allah Ta'ala nak suruh dia tu kufur. Sebab biasa bila boleh nikmat, menyebabkan dia tu jadi kufur. Dan untuk hindari benda ni, dia kena banyaknya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Dia kena yakin bahawasanya rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada dia tu sebenarnya kali untuk agama Allah. Kalau dia tak guna untuk agama Allah Ta'ala, boleh tengok. Sebab dia ni sebelum pada dia kata nak tolong agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak bagi rezeki mana ke dia. Bila dia kata dia nak tolong agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tambah nikmat. Tambah nikmat sebenarnya kali Allah Ta'ala nak tahu dia nak guna ke tak harta dia tu untuk agama Allah. Tapi bila boleh nikmat, dia pun makin bakhil.
Dia makin kedekut, dia makin kikir terhadap agama Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila. Sebab tu dalam ayat Quran dia ada sebut wa mimma razaqnahum, daripada rezeki yang kami bagi kepada mereka, kami bagi rezeki pada mereka. Hum yunfiqun, mereka menginfakkan harta itu, menginfakkan harta itu daripada rezeki yang kami bagi pada mereka. Kerana mereka ni sedar rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, nikmat ni Allah Ta'ala nak uji sebenarnya, bentuk bala. Kalau orang tu orang beriman, dia tahu dah benda tu musibah kat atas diri dia. Paling biasa sekali pun masalah zakat. Paling biasa sekali masalah zakat. Bila Allah Ta'ala tambah nikmat banyak kepada dia, sebenarnya Allah Ta'ala nak tahu dia ni orang kira zakat ke tak. Takut-takutnya bila boleh nikmat tu tak keluar zakat pula. Masa dia susah-susah sikit tu dia sanggup keluar zakat. Tapi bila Allah Ta'ala bagi nikmat dia kepada dia tu banyak-banyak, tak kira-kira pula zakat. Agak-agak kali banyak ni kot zakat saya. Agak-agak banyak ni kot ya. Dia kira sungguh dah harta dia tak kira. Dia tak kira apa harta dia. Dan dia boleh nikmat tu seperti yang beritahu tadi, iaitu dia boleh nikmat semata-mata setelah daripada Allah dia kata dia beriman dan sanggup nak tolong agama Allah. Bila dalam keadaan sanggup nak tolong agama Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala bagi dia tak mahu buat, ni akan kena bala kepada dia. Dan Allah Ta'ala jenis orang begini, Allah Ta'ala akan tambah nikmat. Dia pun bila tambah nikmat, dia akan makin jauh. Dan benda-benda nikmat gini dalam surah Zukhruf pun ada. Cerita-cerita tentang orang yang Allah Ta'ala tambah nikmat. Kalau tambah nikmat berlaku semua sekali ni, semua orang akan kafir pada Allah Ta'ala. Nikmat. Sebab tu nikmat yang paling bahaya daripada musibah. Sebab musibah ni tidak musibah bala, hak susah-susah ni, biasanya orang makin ingat pada Allah Ta'ala. Nikmat orang tak ingat, orang makin lupa Allah Ta'ala. Musibah kan tanya sakit kan kita akan fikir nak mati dah aku. Bila nak mati aku, ingat Allah. Sebab tu hak jenis susah ni lebih cepat lagi ingat Allah. Sebab tu kalau kita tengok Nabi sendiri pun sanggup doa, aku nak bersama dengan orang miskin, nak jadi orang yang berjiwa miskin. Sebab orang jiwa miskin ni dia selalu ingat Allah. Sebab dia tengok senang dia tu tak ada mana senang dia. Bila Allah Ta'ala bagi senang pada dia pun, dia cepat-cepat mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, kerana dia tak biasa boleh nikmat tu. Gitu. Tapi bila Allah Ta'ala bagi nikmat yang banyak-banyak pula, akan menyebabkan dia akan lupa daratan dia. Ngelas sekali dia akan nak lagi, nak tambah lagi. Sambung ayatnya, awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Dan tidakkah Allah Ta'ala itunya sangat mengetahuinya akan apa yang ada di dalam hati setiap makhluk? Tidakkah Allah Ta'ala amat mengetahuinya apa saja amalan-amalan hati di kalangan makhluk ni? Dia kata dia buat gini, dia kata dia beriman lah, dia kata dia tolong agama Allah Ta'ala lah, dia kata dia ni bersama dengan orang mukmin sentiasa lah, di kalangan orang yang menyeru tauhid sentiasa lah. Ya dia kata, mulut dia tu kata, dia ingat ke Allah Ta'ala ni tak tahu ke? Dia tu ingat ni seolah-olahnya Allah Ta'ala tak tahu apa dia kata. Dia kata kami bersama dengan kamu ni. Masa apa? Masa kita senang. Masa orang menyebar tauhid tu senang. Bersama lah. Jadi dia kata gitu tu, dia nak kata pada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tak tahu ke amalan yang dia buat tu yang sebenarnya macam mana? Allah Ta'ala tahu sampai ke dalam sudur. Sudur ni makna isyarat ke dalam hati. Jauh ke sudut hati tu Allah Ta'ala tahu apa maksud sebenar hati kita, daripada perkataan kita, daripada perbuatan kita. Allah Ta'ala tahu hak sebenar sekalinya apa maksud kita, apa tujuan kita yang kita pergi kata begitu. Dan sininya Allah Ta'ala kata tidakkah gitu? Bila gitu pastinya Allah Ta'ala tahu. Ni ayat dia tu betul soalan. Soalan ni sebenarnya kali ni soalan istifham ni ingkar.
Mana untuk menafikan. Sebenar sekali Allah Ta'ala lah yang mengetahui sungguh-sungguhnya setiap amalan hati masing-masing di kalangan makhluk. Tidak ada siapa pun di kalangan makhluk ni dapat sembunyikan walaupun sedikit pun amalan-amalan hati dia tu orang betul, kau orang jujur sungguh, kau orang pembohong. Kalau dia kata dia tu orang beriman. Habis itunya wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin. Dah pastinya Allah Ta'ala tahu. Pastinya Allah Ta'ala sungguh-sungguhnya pasti akan tahu. Pasti akan tahu sini maksudnya pasti sudah tahu. Pasti sudah tahu. Jadi sininya di kalangan ulama tafsir dia terjemah ke sini makna dia pastinya Allah Ta'ala akan menzahirkan ilmu dia yang mana dia itu tahu. Akan siapa? Alladzina amanu, akan orang yang beriman. Wa la ya'lamanna al-munafiqin, dan Allah Ta'ala pasti menzahirkan pengetahuan dia yang sangat mendalam ilmu dia akan siapa? Akan orang-orang munafik. Terhadap orang-orang munafik yang menyembunyikan amalan-amalan mereka ni, Allah Ta'ala pasti menzahirkan bahawasanya dia itu tahu. Allah Ta'ala sudah sentiasa tahu dah. Jadi kadang-kadang orang akan ingat bila Allah Ta'ala tahu, mungkin Allah Ta'ala buat tak tahu. Mungkin Allah Ta'ala buat tak tahu. Jadi sini Allah Ta'ala pasti menzahirkan ya dia tu tahu. Allah Ta'ala tak akan buat senyap gitu seolah-olah macam dia tak tahu. Dah. Allah Ta'ala Maha tahu sampai ke sudut hati. Dia akan tunjukkan dengan bukti bahawasanya dia tu Maha tahu. Dia tak akan biar gitu kita fikir sendiri, cari sendiri kan. Tak. Allah Ta'ala yang sendirinya akan menzahirkan amalan hati kita tu macam mana. Amalan hati kita ni orang yang beriman ke? Amalan hati kita ni orang yang munafik ke? Barulah Allah pastilah semua orang itu akan tahu secara sebenar. Dan bila sebut Allah Ta'ala akan menzahirkan ilmu dia yang tahu, yang paling jelas sekali sininya masa di akhirat. Bila di hari akhirat esok Allah Ta'ala menzahirkan pengetahuan dia ini, tak ada dah. Mana orang beriman dan orang munafik. Maknanya orang yang berjaya dengan orang yang tak berjaya. Orang yang tak pah hidup dia. Orang yang pah hidup dia, orang yang berjaya dalam hidup dia, dan orang yang tak berjaya dalam hidup dia. Jadi sini bentuk ancaman juga. Jangan tunggu hari akhirat yang mana Allah Ta'ala pasti akan tunjuk, akan bagi tahu kepada kamu semua, kamu tu jenis orang yang pahnya hidup atas dunia, berjayanya hidup atas dunia tu, dengan ujian-ujian Allah Ta'ala itu berjaya, ataupun kamu semua ni orang yang tak berjaya dalam hidup kamu atas dunia dan tak berjaya di akhirat. Tak pah ni, orang yang tak pah ni neraka. Orang yang mana tak pah ujian Allah Ta'ala neraka. Jadi sini ayat betul Allah Ta'ala nak menakut-nakutkan kita semua. Nak suruh kita takut. Nak suruh kita takut, nak suruh kita geru kepada dia. Bila Allah Ta'ala menzahirkan esok tu agak-agak selamat ke tak? Tak takut lagi ke? Tak takut lagi ke Allah Ta'ala yang akan menzahirkan ilmu dia tu di hari akhirat esok? Wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Habis itunya ada cerita lain sikit. Dan sini Allah Ta'ala nak tegur, teguran. Teguran berserta dengan Allah Ta'ala nak royak kepada manusia ni perangai jenis orang yang tak betul. Iaitu berkatanya orang kafir. Allah Ta'ala tu sebut sini orang kafir. Sebab orang yang bercakap gini ni orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Berkatanya orang-orang yang kafir ni. Siapa orang kafir ni? Orang kafir ni yang berkata gini, orang ada sifat gini, dia kafir. Lilladzina amanu, dia kata kepada orang yang beriman. Mana? Orang yang beriman tu
dia mempunyai sifat yang berlawanan dalam ayat ni. Berlawanan daripada orang kafir dalam ni. Dia kata kamu ittabi'u sabilana. Kamu turutlah jalan kami, tarikat kami, pegangan kami, mazhab kami, puak kami. Kamu turut, ikut. Ikut sini mana ikut sekali dengan tak patut. Sebab ittabi' sini turut belakang. Tak kira duduk depan. Bila ittabi' ni maknanya duduk tu, kita turut dia tu turut daripada punggung belakang. Turut sama. Dia pergi kanan, kita pergi kanan, dia pergi kiri, kita pergi kiri. Sepatutnya benda ittabi' sini hanya pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala suruh pergi kanan, kita pergi kanan. Allah Ta'ala suruh pergi kiri, kita pergi kiri. Allah Ta'ala suruh pergi mana-mana pun kita kena pergi. Allah Ta'ala suruh masuk dalam api pun kena pergi. Kalau Allah Ta'ala suruh masuk kita ni masuk dalam api sekalipun kena pergi. Kalau dia Allah Ta'ala perintah kepada kita. Jadi gitu kesanggupan orang mukmin tu sepatutnya dengan cara gitu. Jadi orang-orang kafir ni dia sanggup kata kepada orang mukmin ni, kamu turutlah jalan kami. Jalan kami ni hak molek lah maknanya dia kata. Turutlah jalan kami. Pokok kita ni hak molek. Pokok kita ni hak ramai-ramai ni molek. Kelebihan dia pun kata fadilah pula. Wal nahmil khatayakum. Mu masuk pokok kami akan tanggung dosa kamu. Kami akan tanggung dosa kamu tu, kami akan pikul. Jangan urusi. Kalau buat dosa, jangan kena urusi apa. Kerja kami lah tu minta apa pokok demo. Kerja kami lah dia tanggung dosa demo. Pokok kamu tu relax ya. Bila masuk sini selamat. Sebab kita sudah ada dah buat upacara khah dah. Upacara tanggung dosa. Mana sudah buat ada upacara tanggung dosa. Jadi upacara tanggung dosa mesti akan selamat. Selamatnya kamu jika kamu tu jalan-jalan kami ni. Tu jalan kami pasti selamat. Kerana kami akan tanggungnya dosa kamu. Nak cari agama gana gini. Dosa apa yang tanggung. Kita bukan pasing gitu. Agama Islam bukan pasing jenis tanggung. Orang lain tanggung dosa orang lain, tak ada. Allah Ta'ala hapuskan dosa tu. Tak ada pindah dosa pada orang lain. Dosa ni bagi orang lain pegang apa semua duduk tanggung pada seorang, tak ada. Bukan gitu Islam. Islam ni kita minta dengan Allah Ta'ala, tanggungnya kita ni Allah Ta'ala apa? Hapuskan dosa tu. Mana tak ada lah bebanan tu dengan terapunya dosa, terakaknya dosa tu. Jadi pemikiran orang kafir ni kata, kalau mu turutnya tarikat kami, jalan kami, puak-puak kami, mazhab kami ni, kamu akan ditanggungnya dosa-dosa kamu tu, kami akan tanggung. Kami lah akan bertanggungjawabnya dosa-dosa kamu. Biasanya dia puak-puak dia akan katanya, kalau kami salah kat tak apalah, kami lah je tanggung dosa tu. Puak dia mau ikut je. Ikut ya, kalau salah jangan urusi. Salah kami tanggung. Kamu hanya ikut je. Masuk ya pokok kami. Masuk kami tanggung semua sekali. Kerana kita ni kok mana pakai selamat. Lepas tu kalau kita akan dengar di kalangan orang-orang jahil, dia akan kata, oh dah tok guru tu ajar kita benda tak betul dah. Dia tak tanggung, kita tak tanggung. Dia kata gitu. Sebabnya tok guru tu akan tanggung dosa. Tanggung dosa kita, pada dosa kita tu bahaya dia tanggung tu, kita pun selamat. Selamat lah. Hak ni faham gini juga ia berlaku di kalangan masyarakat kita yang mengatakan suami memikulnya dosa isteri. Suami yang memikul dosa isteri. Suami seorang ayah itu memikulnya dosa anak-anak. Dia macam-macam lagi faham orang kita. Ya ada sampai sekarang ni, hak terbaru gini pun ada. Sampai dia kata kalau menikah, sebenarnya kali mu sudah ambilnya dosa isteri kamu, dia kata. Dia kata. Bila nikah ni kita tanggung dosa isteri pula dah. Jadi apa saja dosa yang dibuat oleh isteri kita tanggung. Dah. Dia buat, dia tanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak menanggungnya satu beban dosa ni bagi pendosa yang menanggung dosa ni, dia tidak menanggungnya dosa orang lain. Dia buat dosa, dia tanggung sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha
maktasaba. Dia buat benda baik, dia boleh pahala, dia bolehnya balasan yang baik. Wa 'alaiha maktasaba. Dan jika dia buat dosa apa semua, ke atas dia lah dosa. Ke atas dia lah azab yang akan ditimpa tu, bukan orang lain. Dia buat kebaikan, dia buat apa? Jadi dia menanggung dosa apa? Masing-masing tanggung dosa masing-masing. Jadi sebab tu dalam masalah ni kita kena ingat molek. Orang ni di kalangan suami, isteri, ayah, anak. Lepas tu ada dosa lagi, guru dengan anak murid. Guru dengan anak murid pula, guru pula dah jadi tanggung dosa. Guru tak tanggung dosa. Masing-masing kita ni tanggung dosa masing-masing. Kalau untuk guru ni tanggung dosa, tak ada siapa dia nak ngajar. Siapa dia nak ngajar? Saya tak saya ngajar. Tak saya ngajar apa tanggung dosa kan? Hijau kita, baik kita dosa, selamat kita duduk bukit mana. Baik tak payah mengajar. Kita duduk sorang-sorang kita pun buatlah gapo kan, solat kau gapo kau duduk tapo situ, tak apalah kita ya. Tak boleh ngajar kan? Kalau ngajar kan bahaya. Kerana kena tanggung dosa. Kena pelajar kita terkena beratus orang, beribu orang pula kan. Nak tanggung dosa tu, tak masuk syurga lah kita. Dia berat lah. Sebab tu yang menanggung dosa. Jadi fahamnya yang kata menanggung dosa ni, fahamnya orang kufur pada Allah Ta'ala. Ayat dah ni kan, kufur pada Allah. Jadi saya cakap guru ataupun ustaz yang tak mengajar untuk pasal apa, dia menanggung orang bebanan ni. Itu satu tentang mengajar, yang satu tentang menegur. Contohnya macam saya pernah bercakap orang pasal benda-benda bid'ah kan. Dia kata mesti tak cakap benda salah, dia yang nanggung dia. Itu satu mengajar, satu menegur. Dia kata mesti tak ada menegur yang kita buat ni salah. Dia tanggung. Jadi dia tak apalah. Dia melepas diri dia kan. Betul dah. Tu nak saya nak bagi tahu benda sama. Benda sama juga yang saya nak bagi tahunya. Seperti mana isteri, seperti mana anak. Anak tu dosa dia ditanggung oleh bapa. Lepas tu kalau sekarang ni mufti. Rakyat jelata ni hok menanggung dosanya siapa? Hok menanggung dosanya mufti. Lepas tu mufti ni berilmu. Dia kata yang dia tak berilmu. Katanya orang yang berilmu menegur orang yang tak berilmu. Dia sebenarnya dia ada satu lagi pak. Tu kita sebenarnya tak beritahu lagi lah. Maksudnya man ra'a minkum munkara, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyir biyadihi. Bila sesuatu dia tu melihat kemungkaran depan mata, maka dia hendaklah ubahnya kemungkaran itu dengan tangan dia. Fa illam yastati', jika dia tak mampu, fa bilisanihi, maka hendaklah dia tu ubah kemungkaran itu dengan lidah dia. Dan jika dia tidak mampu, kemampuan tak ada. Orang ni ada kemampuan masing-masing, tahap dia. Fa biqalbihi. Tapi hak tu Nabi kata apa? Adhaful iman. Selemah-lemah imannya yang menegur orang lain dengan cara hati. Cara hati ni sebenarnya kali dengan cara kita masam muka ke, kita tak cakap tentang benda tu ke, kita tidak hadir pasal majlis tu ke, tu pun dikira kita mencegah kemungkaran dengan hati. Tapi tu selemah-lemah iman kerana kita tak mampu. Jadi kita hanya sangka baik lah di kalangan siapa-siapa ni mungkinlah dia ada adhaful iman tadi lah. Adhaful iman tu ada. Kalau tidak dia tak ada iman rasa. Kalau waktu tak ada, tak ada iman. Kalau waktu tak ada, mana dia tak ada iman tu. Jadi macam hak menanggung dosa sikit lagi akan ada bagi tahulah. Yang menanggung dosa macam mana tu ada bagi tahu pula. Cuma sininya kita nak ayat tetap hukum umum yang mengatakan menanggung dosa. Pendapat di kalangan masyarakat ni sudah terbiasa dah anggap orang lain yang menanggung dosa kita. Bila jenis gitu, dia akan rasa diri dia ni sentiasa selamat. Lah sekali tu orang ni tanggung, orang ni tanggung. Nabi Muhammad lagi lah teruk. Sebab apa saja dosa kita ni, Nabi Muhammad lah tanggung kali kira-kira mudah sekali. Lepas tu Nabi Muhammad siapa pula nak tanggung dosa dia? Allah Ta'ala lah pula tanggung dosa dia. Macam mana? Jadi kita tak boleh nak buat gitu lah. Nak buat hak jadi tanggung dosa tu. Sebab tu lah, walau macam mana pun Allah Ta'ala mengetahuinya apa yang ada dalam hati kita. Hak lemah iman kita tu ada ke tak?
Selemah iman kita tu ada ke tak? Okey, kalau ada tu selamat. Jadi selemah iman tu tak nampak. Sebab selemah iman maknanya bagai dalam hati. Bila bagai dalam hati, kita tak nampak, tak ada ukur lah benda tu. Tapi kalau zahir dia cegah kemungkaran dengan kuasa dia, cegah kemungkaran dengan lidah dia, tu kita boleh nampak secara jelas lah. Ataupun dengan hati kita boleh tengok secara agak-agak lah. Dia ni kalau tengok majlis-majlis kemungkaran, tak ada, sentiasa tak ada dia ni. Maka dia ni kira orang, dia tak tegur, tapi dia tak ada majlis tu. Maka kira-kira semua iman lah. Kita hanya sangka baik gitu ya. Tapi kalau majlis tu dia ada, tu bukan semua iman tu, dia tu ada situ. Majlis tu dia ada. Majlis duduk mengambil ke apa semua tu, dia tu ada. Kalau dia ada tu, mana dia ikut sama lah. Kalau dia ni selemah iman, dia tak pergi. Sebab orang hak selemah iman, dia tak pergi ke tempat tu. Dia ada kuasa boleh cegah. Kalau dia ada kuasa boleh cegah. Dia boleh kuasa boleh juga, dia kena cegah. Kalau tak, dia kena tanggung. Tanggung rasa masing-masing. Sebab ayat tu jelas dia kan, wala tasiru wazratun wizra ukhra. Bila dia ada power, betul memang dia tu, tapi dia tak betulkan. Dia tak betulkan, tapi tak betulkan kadang-kadang banyak lagi. Kita jangan fikir orang tu saja. Kalau dia tu mufti, kadang-kadang atas pada mufti tu kena nampak pula. Siapa? Sultan. Siapa pula? Sultan. Atas pada tu siapa pula? Atas pada dia siapa pula? Orang yang sekeliling dia tu siapa pula? Benda-kali ni benda-benda yang lemah. Last sekali masyarakat tu sebenarnya kalinya lemah iman dah. Dengan mufti pun lemah iman pula, bukan jadi lemah belakang lah imannya. Gitu. Cuma kita boleh royak benda-benda yang umum gitu ialah agak-agak mudah-mudahan tak sampai tahap tu. Dalam hati kita tak nak fikir lah benda tu. Sebab fikir benda hati akan jadi mungkin gini. Kalau kita kata hati, mungkin dia niat gini, mungkin dia niat gitu. Cuma kita boleh kata dia tu tak tegur. Tu boleh kita kata lah. Dia tak lari, tak tegur. Dengan lidah dia, dengan kuasa dia. Tapi majlis tu kita tengok tak ada. Jadi mungkinlah situ tu dia ada jenis, ada juga orang yang lemah iman. Jadi lemah iman ada pada dia akan menjadi musibah kepada Islam kan? Ya. Sebab selemah iman tu menyebabkan Islam tu jadi kena fitnah. Sebab kita kalau terpakat tak berani tegur belakang kerana lemah iman, maka Islam tu akan jadi naik kan? Islam tu akan jadi naik, Islam tu jadi lemah. Jadi inilah dipanggil fitnah ke atas Islam, yang menimpa kepada umat Islam keseluruhan dia. Habis itu ya, wa ma hum bihamilina min khatayahum. Dan Allah Taala menafikan tidak sama sekali yang mereka itu dapat menanggungnya dosa. Mereka itu yang dia kata dia tanggung, dia tak tanggung dosa pun. Dia tidak tanggung sikit pun dosa-dosa orang itu, dosa orang lain tu. Min syai'in walaupun sikit. Dosa-dosa kecil sekali pun tak ada dia tanggung dosa. Sebab semua orang ni tanggung dosa masing-masing. Maka dia yang memikul dosa dia sendiri. Dia memikul dosa dia sendiri. Kalau dia kata gitu, innahum lakadzibun. Mereka ni jenis orang yang pendusta. Pembohong yang mengatakan boleh tanggung dosa. Mana sini Allah Ta'ala nafikan dengan kata siapa dia yang kata dia tanggung dosa orang lain tu, dia pembohong. Pembohong orang yang boleh tanggung dosa orang lain ni, dia pembohong. Sebab kalau tanggung dosa dia selamat. Dia sebenarnya dia bukan tanggung dosa. Kalau dia yang menyuruh orang buat kemungkaran ni, dia boleh dosa juga kerana dia ajar orang. Dia ajar orang tu dia boleh dosa. Kemudian orang tu buat, orang tu boleh dosa. Orang dia ajar tu boleh dosa. Orang tu boleh dosa lah. Orang yang buat tu boleh dosa. Orang A tu dia boleh dosa. Ni si A, orang ni ajar. Orang ni ajar kepada si A. Dengan si B. Si A ni boleh dosa. Si B pun boleh dosa. Si A boleh dosa, si B pun boleh dosa. A campur B boleh juga dosa tu kita. Bukan tanggung dosa dia ni, bukan tanggung dosa dia ni. Dosa yang sama boleh kepada orang tu. Sebab tu tak ada tanggung dosa, bukan tanggung dosa. Masing-masing boleh dosa berganda. Dosa berganda. Kalau si A ni ajar pula si B,
Dosa si B boleh 10 dosa misal. B boleh 10 dosa, B tak jauh orang lain lah, dia seorang. Si A ni pula boleh juga dosa si B kerana dia jajan. Maka kalau 10, siapa ngah dia buat tu 10, 20 ni pula, kalau ganda ni pula, kalau hak ni pula je mengajar. Hak ni asalnya dia ni je ajar. Maka hak ni campur hak ni boleh pada dia ni. Dia ni pula kalau buat dosa, mati dia pula. Dia ni pula buat dosa. Hak ni buat dosa. Campur yang ni, campur hak ni, campur hak ni. Boleh ke dia? Boleh jadi daya. Kaya lah dia. Kaya. Kalau kebaikan kebaikan pun sama, keburukan pun sama. Sebab tu bukan tanggung dosa. Kita boleh dosa. Tanggung lain, kita tanggung dosa orang lain, kita pikul dosa orang lain, kita tak pikul dosa orang lain barangkali. Kita ajar dia, kita boleh dosa. Mendapat dosa. Kita juga boleh dosa. Kalau orang tu buat, dia boleh dosa, kita boleh dosa. Dia ni buat, dia ni boleh dosa, kita pun boleh dosa. Bukan kata kita ajar dia, dosa tu boleh kita. Betul orang ni tak ada dosa. Setel lah belakangnya. Kan dosa ni siapa dia aja, setel aja. Jadilah sekali kan, setel lah tanggung semua sekali tu. kita tak masuk belakang. Tak masuk belakang begitu. Sebab apa? Setel lah aja. Sebab itulah bila duduk di dalam neraka, Rabbana arinal ladaina adallana. Wa marilah dua jenis makhluk yang menyesatkan kami. Naj'alhuma tahta aqdamina. Kami nak bawa pegang pokok dia ni, nak letak bawah kaki dia, nak jirit bawah kaki. Nak pijuk kaki. Sama-sama duduk mana tu? Dalam neraka. Dalam neraka. Bukan duduk luar neraka. Cakap tu sama-sama ahli neraka ya. Mana keluar ke neraka? Tak keluar neraka. Sebab itulah dalam ayat-ayat Quran semua ada sebut golongan mustakbirin, golongan mustad'afin. Mustakbirin golongan hak jauh ngajar. Mustad'afin golongan orang yang belajar. Dua-dua masuk neraka. Bila benda kemungkaran, dua-dua tu masuk neraka. Sebab dosa semua orang tanggung sendiri. Semua tu dosa tu tanggung sendiri tanggung. Maka sini sesuailah dengan perkataan dia yang mari daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata tidaknya mereka tu menanggung sedikit pun dosa orang lain. Sebenarnya kali dia boleh dosa sama ya. Dah dia jangan dia boleh dosa lah. Dia boleh dosa sama. Orang tu pun boleh dosa, dia pun boleh dosa. Begitu juga anak, ngapok ke, isteri ke, apa ke, sama-sama boleh dosa. Bukan tanggung dosa. Kita tanggung dosa dia jadi tak ada dosa. Dia buat dosa, kita boleh dosa. Dia pun boleh dosa. Siapa orang kita ada kata kalau bini tak pakai tudung tu suami dia pula yang tanggung dosa. Dah bini dia tak pakai tudung, bini dia yang tanggung dosanya. Suami dia tak kena tanggung dosa. Kecuali suami dia kata jangan pakai tudung. Bini dia, suami dia kata jangan pakai tudung, dia apa? Bini dia pun tak pakai. Bini pun tak pakai. Bini dia boleh dosa, dia pun boleh dosa. Gitu ya. Boleh dosa kan itu. Tanggung dosa sehingga hilang dosa orang lain tak ada. Kalau ada, pembohong. Innahum lakadzibun. Sungguhnya betul-betulnya mereka itu bohong. Dalam bercakap ni ia bercakap bohong. Kalau betul mana dalil? Mana dalil Allah Ta'ala kata ada orang tanggung dosa orang lain? Setiap masing-masing tanggung dosa masing-masing sesuai dengan amalan masing-masing. Wala yahmilunna athqala, ni jawapan dia. Untuk jawapan tadi. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'athqalihim. Dan mereka itu akan tangguhnya dosa-dosa mereka itu. Dan juga dosa orang lain bersama dengan dosa orang lain. Dosa bersama dengan dosa orang lain. Dosa pun dia dengan dosa orang lain pun dia boleh juga. Bukan tanggung dosa. Orang ni beban dia ni hak dosa banyak mana, hak berat banyak mana, berat tu juga boleh pada dia. Kalau 10 kilo juga dia boleh.
20 kilo juga dia boleh. Kenapa? Dia lah yang mengajar, dia lah yang mengajuk pokok tu. Pokok tu pula golongan si bodoh itu, pokok tu pun dia pun boleh dosa. Sama-sama boleh dosa, tak ada tanggung siapa-siapa. Sebab tu Allah Ta'ala guna golongan mustada'afin. Mustada'afin golongan yang tertindas. Siapa dia? Golongan yang diperbodohkan oleh Tugu. Dan golongan yang diperbodohkan oleh Tugu ni sama-sama saudara. Diperbodohkan oleh Tugu. Dan orang yang diperbodohkan boleh dosa. Tugu boleh banyak lagi lah. Tugu tu boleh banyak lagi kerana dia yang mengajar. Wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan pastinya Allah Ta'ala mereka tu akan ditanya. Pada hari kiamat esok mereka semua tu akan ditanya akan apa yang mereka itu reka-rekakan. Yang dia kata tu yang reka-reka ya. Bid'ah kan, yaftarun ni reka bid'ah. Dia mengada-ngada ke sendiri. Dia ngadakan hukum dia gini, dia ngada hukum dia gitu. Sebenarnya mai daripada Allah Ta'ala kan? Tak, bagi tipu dia. Sebab dia tu hanya reka-reka. Kita tanggung dosa, jangan pusing. Kita tanggung dosa, mari beri duit ya. Beri duit sudah. Lain kita tanggung dosa. Nak masuk, nak puasa bawa kita daftar ahli misal. Daftar ahli dosa kita tanggung. Kaya lah. Banyak mana? Tengok ada dosa lah. Dosa banyak. Banyak juga lah. Titik kena banyak-banyak sikit. Semua tu reka-reka. Reka kenapa? Reka nak dapat duit lah. Jadi orang yang kena tindah pula golongan yang bodoh itu. Dah bunyi kata tanggung dosa ni selamat lah. Tak apalah, bayar duit sikit pun tak apalah. Asal selamat akhirat. Percaya dah ni. Tapi dia rasa benda tu boleh selamat dengan kita. Sebab ada orang tanggung. Habis itu ya cerita. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Ini cerita sama juga, iaitu cerita tentang penyeru tauhid. Kita ni kena jadi seperti mana penyeru tauhid yang sebenar lah. Jangan yang bercakap saja, cakap yang sedap. Kata kita beriman lah, kita orang yang betul lah, kita orang yang duduk dalam kebenaran lah, kita ahli sunnah lah, sunnah boleh jemaah lah, macam-macam. Tak apa nak kata gitu. Tapi buat itu biar betul kita cakap. Kita nak kata kita ahli sunnah semua. Orang lain tu bid'ah. Tak apa nak kata gitu. Biar kita sunnah sungguh lah. Jadi kita kata sunnah-sunnah, apa-apa buat bid'ah. Kita sungguh-sungguh nak pergi hadis, tiba-tiba tak pergi hadis. Kita kata kita betul-betul nak pergi Quran, kita tak pergi Quran pun. Jadi jangan kita kata mulut saja gitu. Kita kena tengok contoh-contoh sini cerita. Cerita yang nak ambil sini cerita tentang Nabi Nuh. Orang yang perkasa tauhid dia. Tauhid iman dia tu perkasa. Kuat. Iman dia tu kuat. Yang mana? Walaqad arsalna, kami utuskan Nabi Nuh. Utuskan Nabi Nuh. Kami hantarnya Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaum dia. Falabitha fihim alf sanatin. Dia duduk dakwah bersama dengan kaum dia ini alf sanah, 1000 tahun. Illa kecualinya 50 tahun. Maksudnya 950 tahun dia tu suruh tauhid. 950 tahun suruh tauhid. Segala mak nikah, benda kesusahan, musibah, fitnah ke apa semua ke, Wahabi tak Wahabi ke, sesak tak sesak ke, golongan kafir ke, gapo ke, semua tu habis benda dah orang kata kepada Nabi Nuh. Kita boleh hidup ni, kalau orang Melayu zaman ni pun, orang Malaysia zaman ni boleh hidup umur pun 100 kalau boleh pun. Kalau boleh 100. Tu tolak akhir balik dan tolak dia karut tu tak tahu lama mana. Jadi tolak dengan betul-betul dia orang yang beriman tu, kita ambil lah 40 tahun.
40 tahun ya dia boleh suruh tauhid kalau dia suruh tauhid. Kalau lepas pada akhir balik tu dia terus suruh tauhid. Mana mungkin dah dalam 40 50 tahun kau. Terik-terik pun siapa lah dalam 60 tahun kau dia menyebar tauhid. Tu pun sekat 60 tahun lah kali 60 tahun pun ada dah habis. Tu pun macam-macam musibah dah dia kena 60 tahun. Kalau dia start daripada awal, kalau dia start daripada umur tua, maka qadar tahun tu pun tak banyak lah. Kira-kira hukumnya. Mana mudah-mudah buat kira lebih kurang 30 tahun ke 40 tahun ke. Begitu lebih kurang. Kalau kita boleh suruh tauhid. Dan Nabi Nuh AS ni 950 tahun. Kita kalau boleh 50 tahun pun hebat lah. Kalau boleh suruh tauhid 50 tahun. Dia 950 tahun. Kalau nak sampai 100 tahun kita menyuruh tauhid tu rasa tak ada kan. 100 tahun sebab Nabi Muhammad pun tak sampai 100 tahun suruh tauhid. Dah umur suruh dia suruh orang pun lebih kurang umur 40. Kalau lebih umur 40 berapa tahun ya? Nabi 20 lebih ya. Dia suruh tauhid. Tak ada siapa pun ratus tahun, puluh tahun je. Puluh tahun saja dia suruh tauhid. Nabi Nuh AS ni 950. Jadi sini contoh yang paling terbaik. Kalau orang tu nak kata aku dalam 5 tahun ni aku susah. Susah macam mana lah. Nabi Nuh 950. Kalau orang tu kata 90 tahun kau dia kau 20 tahun kau tak ada siapa boleh lawan. Tak ada siapa boleh lawan Nabi Nuh AS. Dari segi lamanya menyeru tauhid ni. Maka sini juga ayat nak suruh kita ni jadi rasa kena kuat lagi. Oh, kalau kita setakat 2-3 tahun setahun jago ni menyebut tauhid lah. Kalau susah gini biasa ni. Nabi Nuh benda gini tu tipu dia tu 950 tahun. Kita kalau bersekadar sikit-sikit ni tak apalah. Sekadar tu. Maka dengan sendirinya hati kita terubah. Hati kita terubah. Bila menyeru tauhid ni, kita tengok Nabi Nuh, kira kita tu kira tak ada nilai lah. Kan? Nabi Nuh tu dia siar lagi, malam lagi. Siar malam dia suruh tauhid. Berapa kerat saja orang nak terima. Bukan kata tak sering ngaji kita, pak kita ni orang tak sering ngaji ya, tak mari kelas ya. Nabi Nuh ni siap orang tu pula mari jumpa Nabi Nuh lari jangan mengajar sini. Lepas tu bukan setakat tu, dia pesan dengan wasiat anak cucu. Kalau tengah Nabi Nuh ajar jangan pakar. Dia siap wasiat sebelum dia mati lagi. Mana hak Nabi Nuh duduk dakwah tu bukan sekadar tuk dia. Tuk pada tuk dia tu Nabi Nuh tu ajar. Dah siap-siap wasiat lagi. Ni wasiat keturunan. Keturunan kita tak terima je berita daripada Nabi Nuh. Daripada Nuh tu. Si pembohong. Orang yang sesat. Orang yang sesat yang jelas nyata. Orang tak pakar dia ni. Macam-macam lagi dia nyata kepada Nabi Nuh. Macam-macam dia kata. Jadi sehingga kan Nabi Nuh tu last sekali tu hanya doa minta dengan Allah Ta'ala lah. Kalau tidak kacau lah. Rosak lagi. Akhir rosak siapa? Masa tu sebab doa berlaku. Kerana rosak tu menyebabkan rosak kepada rosak kepada orang beriman. Orang yang bersama dengan Nabi Nuh pun jadi rosak juga. Kalau tidak dihalang mereka ni, maka berlakulah doa. Lepas berlaku doa tu barulah mari banjir. Mari banjir besar. Habis semua sekali kan. Fa'akhadahu tufan. Kesudahan mereka nya dakwah 950 tahun. Kesudahan dia tak terima. 950 tahun kalau sudah terima berbaloi 950 tahun tu. Mana kesudahan dia? Fa'akhadahu tufan. Kesudahan dia mereka tu dilanda oleh taufan. Taufan sininya mana banjir besar.
Mereka tu dilanda taufan, mereka tu ditandanya dengan ribu besar. Ribu besar, banjir besar mereka ditimpa. Sini ni seolah-olah tidak terkecuali, semua sekali seolah-olah. Kerana 950 tahun, paling kurang boleh 950 orang, tak apa dah. Mana tak boleh, tak siapa 950 orang. Setahun seorang tak apa dah. Kan? Maka tak siapa. Bila tak siapa ni mana kira tahap-tahap kat macam tak pas esok lah, seolah-olah. Mana gitu. Tapi tetapnya Nabi Nuh ni berjaya. Nanti ayat selepas mana ni dikira berjaya lah. Cuma kaum dia ni kesudahan dia ni tak terima. Kaum Nabi Nuh ni kesudahan dia tak terimanya dakwah Nabi Nuh, seruan Nabi Nuh ni kesudahan tak terima. Semua sekali tu tak terima. Maka sini juganya betul nak ajar juga kepada kita. Nak ajar juga kepada kita. Kalau semua orang pakat tak terima, tak apalah. Tak terima, ada sikit orang nak terima pun tak apalah. Sikit orang nak terima tak apa dah. Ada juga orang terima. Ada juga orang terima. Sebab contoh-contoh Nabi sini ni seperti mana surah sebelum pada ni pun, contoh-contoh dia tu hanya bentuk pengikut tu sikit-sikit dah. Hak ramah ni Nabi Musa ramah. Selepas Nabi Musa pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah paling ramah. Tapi sebelum pada tu Nabi Musa pengikut paling ramah. Pengikut paling ramah Nabi Musa. Jadi macam Nabi Nuh tak ada nilai sikit. Sikit sangat ya. Pengikut dia. Hak mana boleh naik batera tu ya. Tak ada ya. Ya riwayat hak sahih tak ada. Riwayat sahih, riwayat berapa tak ada. Tapi hanya boleh katanya bini Nabi Nuh tak terima, anak Nabi Nuh tak terima. Kalau bini tak terima, anak tak terima, dan sebab itulah Nabi Nuh gelas sekali tu dia doa gitu. Dah bini pun tak terima. Kalau orang lain tak terima tak apa lagi, bini tak terima. Bini tak terima, anak sendiri pun tak terima. Maka dia berdoa. Lepas tu barulah tu taufan. Maka takutnya musibah kepada orang lain pula. Orang kata ni Nabi Nuh duk ajar orang ni, anak dia sendiri pun jahat. Anak-anak dia sendiri pun kafir ni juga ni. Tak boleh pakai mana Nabi Nuh. Takut pengikut tu kakek kata gitu pula. Sebab dia nilai pula, dia nilai peribadi pula. Padahal tak ada kaitan pun Nabi Nuh tak tanggung dosa bini dia. Nabi Nuh tidak tanggung dosa anak dia. Yang menanggung dosanya masing-masing lah. Bini Nabi Nuh dia sendiri tanggung dosa dia. Anak Nabi Nuh, anak dia sendiri tu menanggung dosa dia. Jadi Nabi Nuh dia sendiri. Dialah, dia buat, dia dapat. Siapa buat, dia dapat. Dan kesudahan mereka yang kena azab itu, siapa dia mereka yang kena azab itu? Wahum zalimun. Mereka tu orang yang zalim. Kecil. Ni. Senyap. Wahum zalimun. Mereka tu dalam keadaan zalim. Mana mereka tu kena, hak mana kena azab tu semua orang zalim lah. Zalim ni maksudnya apa? Mereka ni golongan orang yang syirik pada Allah Ta'ala. Tak perlu dikesiakan. Maksud zalim sini, orang zalim ni nak kesian pun tak ada kesian dah. Kita nak kesian orang yang teranaya. Orang yang teranaya ni kita kena kesian. Bila sebut kata zalim sini, azab berat mana yang akan kena pada dia? Siapa yang kena? Orang zalim kena. Sesuai sangat. Kalau kita kalau benda-benda musibah begini pun kalau orang zalim tu buat jahat, tiba-tiba orang zalim tu kena bala, semua orang pun tepuk-tepuk tangan syukur suka kerana dia tu kena azab. Maka perkataan zalim sini pun sama. Bila sebut kata zalim, bila sebut kata zalim, anaya ke? Teranaya ke dia? Tak teranaya. Dia tu sesuai sangatlah dia tu sebagai orang yang akan kena azab. Kerana siapa? Kerana dia buat zalim. Dia bukan orang yang kena anaya. Sebab dia buat zalim pada Allah Ta'ala. Padahal zalim dia tu tak ke siapa boleh kena pada Allah Ta'ala.
Tapi zalim dia itu Allah Ta'ala guna istilah zalim juga. Allah Ta'ala sendiri pun dia buat kata zalim atas diri dia. Dalam hadis ada sebut Allah Ta'ala haramkan kezaliman atas diri dia. Allah Ta'ala dengan kuasa dia boleh buat zalim pada siapa-siapa. Allah Ta'ala dengan kuasa dia, Allah Ta'ala boleh buat zalim kepada siapa-siapa. Tapi dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala kata, aku mengharamkan kezaliman atas dia. Allah Ta'ala haramkan kezaliman. Jadi diri Allah Ta'ala ni tak zalim. Diri Allah Ta'ala ni tidak zalim. Diri Allah Ta'ala ni tidak zalim. Kerana Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas diri dia. Jadi yang zalim siapa? Yang zalim makhluk. Makhluk yang zalim. Maka makhluk yang buat zalim, dia kena. Dia dah hak kena. Maka nanggung akibat daripada kezaliman yang dia buat. Sebab mereka ni sebenarnya tak boleh zalim. Sebab Allah Ta'ala sendiri pun mengharamkan kezaliman atas diri dia. Lepas tu orang yang menegakkan tauhid ni kesudahan apa? Fa'anjayna wa ashabus safinah. Kami selamatkan Nabi Nuh. Kami ni berjaya. Anjayna ni kami ni selamat sehingga berjaya. Berjaya selamat. Nabi Nuh wa ashabus safinah, dan juga orang-orang hak naik atas kapal Nabi Nuh. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin, dan kami jadikan kisah dia ni, kisahnya Nabi Nuh alaihissalam dengan ceritanya kaum dia tu yang deraka pada Allah Ta'ala, yang kufur pada Allah Ta'ala hingga kena azab tu, sebagai dalil buktinya kebesaran Allah Ta'ala. Benda tu sebagai dalil buktinya kebesaran Allah Ta'ala, ya boleh untuk semua di kalangan makhluk. Jika makhluk itu orang yang beriman, jika makhluk itu jenis orang yang nak mencari kebenaran, pastinya ayat Allah Ta'ala ni berguna buat mereka. Dalil bukti daripada Allah Ta'ala ni menjadi dalil yang berguna buat mereka, untuk mereka tu boleh terima juga tauhid. Jadi akibat daripada berlakunya azab ke atas satu orang lain boleh hidayah. Itu maksud dia. Mana hidup kita ni di kalangan masyarakat ni, dia buat benda dosa, dia kena takut apa? Dia kena takutnya bila satu hari nanti, bila dia kena azab, takut dia kena azab tu dia mati kena azab. Tapi selepas dia mati kena azab tu, orang lain yang beriman, dia sakit, dia boleh sakit, dia boleh seksa, dia boleh azab. Firaun boleh azab, kaum Nabi Nuh boleh azab. Tapi kita orang Islam, orang mukmin, dia makin yakin pada Allah Ta'ala dengannya cerita Nabi Nuh AS. Dia makin yakin pada Allah Ta'ala kerana dengannya cerita Nabi Nuh AS. Lepas tu orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala pun ada juga menerimanya Islam, menerimanya Tauhid kerana ceritanya Nabi Nuh AS. Cerita apa? Cerita orang yang kena azab apa semua tu, dia boleh terima Tauhid. Orang yang kena azab tu kesudahan dia lah. Tapi orang yang dengar cerita mereka dia kena azab, orang yang dengar cerita tu masuk syurga. Rugi. Kita boleh sakit, kita boleh sakit, orang lain boleh nikmat. Orang lain boleh nikmat kerana apa? Kerana kesakitan kita. Rugi. Kesakitan kita pula kekal. Kalau kesakitan kita tu membawa nikmat pula kesudahan, tak apa. Kesakitan kita tu membawa kebaikan pula pada diri kita bagi orang mukmin lah. Maka kesusahan yang menimpa pada dia tu akan mendapat kebaikan pula ke atas dia. Maka benda tu bagus. Tapi hak takutnya kesakitan kita
Kita tu boleh sakit, dunia boleh sakit. Cerita kita ni, dia boleh hidayah, dia makin kuatnya tauhid, dia makin kukuhnya iman kerana dengan cerita kita. Rugi. Kita tu rugi. Pandai dah deh. Boleh dah deh. Kita tu 10 lebih dah. Allah alam sawab wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ayah botol lah ni.